Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salihuddin bin Muhammad Tahir, nombor matrik 289323 daripada PJJ Melaka. Jadi kumpulan kami akan membawa tajuk adab dan adat dalam majlis keagamaan, iaitu fokus kepada Maulidur Rasul. Jadi kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Salihuddin bin Muhammad Tahir, Muhammad Akmal bin Faizal, nombor matrik 289128, dan Hasliana binti Hasrin, nombor matrik 289042. Jadi saya dulukan dengan pendahuluan bagi majlis Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ini ialah hari keputeraan Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi yang terakhir yang terutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama Islam. Perayaan tersebut juga merupakan masa yang sesuai bagi umat Islam untuk memperingati semula Rasulullah SAW. Mampu memupuk dan menjadikan sifat-sifat terpuji baginda bagi contoh dan teladan yang terbaik. Pengenalan bagi majlis Maulidur Rasul. Memperingati keputeraan Nabi Muhammad SAW disambut pada setiap 12 Rabiul Awal, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, menunjukkan agama Islam adalah agama yang sentiasa membawa kepada kebaikan, perlu dihayati dan disambut baik dalam konteks semangat perpaduan dalam diri, perarakan, ceramah dan berselawat. Dan objektifnya ialah: 1. Menilai dan menghargai pengorbanan Rasul junjungan dalam menyebarkan agama Islam. 2. Mengasihani dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan sunnah baginda. 3. Melahirkan masyarakat berukhwah Islamiah dalam warga pendidik melalui konsep ummah dan berakhlak mulia. 4. Melahirkan generasi yang menjulang martabat Rasulullah SAW sebagai tauladan dan ikutan sepanjang zaman. Jadi di sini kita boleh lihat antara definisi-definisi. 1. Dikenali dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan hari peristiwa penting bagi umat Islam. Detik bermula manusia kejahilan kepada kenyataan dan dari kehinaan kepada kemasyhuran. 2. Penyertaan dalam majlis ini umumnya dipandang sebagai ekspresi rasa imanan dan kebangkitan keagamaan bagi para agama Islam. 3. Diketengahkan bagi memberi mesej seluruh umat Islam bahawa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah satu kemuliaan agama Islam. 4. Sebagai ekspresi rasa keimanan dan kebangkitan keagamaan bagi para penganut agama Islam. Assalamualaikum, saya Muhammad Akmal bin Faizal, nombor matrik 289128 akan menyambung pembentangan seterusnya. Tajuk pembentangan saya adalah sejarah perayaan Maulidur Rasul yang mana telah diasaskan oleh Kerajaan Fatimiyah di negara Mesir. Kerajaan Fatimiyah telah meraihkan perayaan ini secara besar-besaran. Bukan hanya hari jadi Rasulullah SAW sahaja yang dirayakan, tetapi juga ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Sambutannya diisikan dengan pelbagai aktiviti, antaranya membaca sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga kepada menghias binatang. Antaranya ternakan untuk disembelih dan kemudiannya diadakan jamuan besar-besaran. Namun pernah dihentikan pada tahun 488 atas perintah Perdana Menteri Al-Fadl Al-Shahidah. Dan pada ketika itu, yang berpegang kuat pada sunnah seperti tercatat di dalam buku Al-Kamil karangan Ibnu Al-Athir, masyarakat berhenti merayakan sehingga Al-Mamun Al-Batani beliau telah mulakan kembali memegang kuasa kerajaan. Maka perayaan mulakan kembali perayaan tersebut, tetapi tidak bertahan lama. Apabila kerajaan Al-Ayyubi merampas kuasa, maka semua perayaan tersebut telah dihentikan semula. Namun begitu, masyarakat tetap merayakannya di kalangan keluarga mereka di dalam rumah sahaja. Pada abad ke-7, putera Az-Zafar Al-Din telah mewatarkan bahawa perayaan Maulid Nabi di bandar Irbil. Putera Muzaffar memerintahkan agar persediaan seperti mendirikan kemah,
menghias kemah dan pelbagai lagi dilaksanakan seawal dan sebaik mungkin bagi menyambut Maulidul Rasul. Seterusnya, adab semasa berada di majlis Maulidul Rasul. Terdapat beberapa adab di dalam majlis Maulidul Rasul. Yang pertama, pengisian program yang baik. Sebagai contoh, dalam program tersebut diselitkan dengan aktiviti tazkirah dan ceramah. Pengisian kerohanian yang amat baik kerana sekurang-kurangnya mampu mengingatkan setiap umat Islam supaya menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panduan pengisian keperluan duniawi dan mengejar akhirat. Yang kedua, tiada percampuran lelaki dan perempuan, yang mana penganjur program tersebut telah mengasingkan kedudukan tempat lelaki dan perempuan sebelum memulakan aktiviti keagamaan tersebut bagi menjaga pergaulan dan batas bukan mahram. Terakhir, yang ketiga, iaitu pakaian lelaki dan perempuan haruslah menutup aurat semasa di dalam majlis tersebut. Salah satu cara menunjukkan tanda kita bersyukur kepada Allah adalah dengan melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala kemungkaran. Menutup aurat adalah satu kewajipan dalam Islam. Berkenaan adat pula, biasanya di dalam majlis Maulidul Rasul, salah satunya adalah mengadakan perarakan sambil bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membuat perarakan dan bersalawat kepada Nabi dengan penuh bersemangat dan menghayati terhadap sambutan tersebut. Yang kedua yang biasa diamalkan adalah mengadakan ceramah agama berkenaan sejarah Nabi Muhammad SAW bagi mendekatkan manusia kembali kepada Allah dan mencintai Rasulullah. Seterusnya, yang ketiga adalah memberi sumbangan atau bersedekah kepada golongan yang kurang berkemampuan sebagai tanda kesyukuran menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Pembentangan seterusnya berkenaan cabaran yang dihadapi. Yang pertama, tidak guna menyambut Maulidul Rasul tetapi tiada perubahan dan tauladan yang diambil menerusi sirah Rasul. Yang kedua, pihak berkuasa, pengurusan masjid dan pegawai jabatan agama yang kurang berkaliber dalam pengendalian program yang mengakibatkan matlamat untuk mendekatkan manusia kepada agama tidak tercapai. Yang ketiga, negara Islam menghadapi konflik baru melibatkan Arab Saudi, Qatar, Iran, UAE, Yaman dan Lebanon. Berita pengeboman dan pembunuhan yang mengerikan di Mesir terus menambah duka lara umat Islam. Yang terakhir, terdapat unsur bid'ah dan khurafat yang boleh membawa kepada kerosakan akidah dan syiah serta amalan-amalan yang bercanggah dengan syariah dan akhlak Islam. Okey, seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada Hasliana bagi meneruskan pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasliana binti Asrin, nombor metrik 289042. Seterusnya saya akan sambung pembentangan berkaitan dengan kepentingan Majlis Maulidul Rasul. Yang pertama ialah dapat mengumpulkan umat Islam secara berjemaah dalam melakukan amal soleh. Kedua, sebagai sebuah medan untuk menarik masyarakat bersama-sama berkumpul, mendengar tazkirah, bermuhasabah, berzikir, memberi nasihat serta berselawat ke atas Nabi SAW. Yang ketiga, mengambil iktibar serta mengisi atau memperingati kasih dan kisah dan sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan iktibar pengajaran dan pengorbanan demi menegakkan agama Islam. Keempat, memupuk perasaan cinta dan kasih kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang sentiasa menyayangi dan merindui umatnya. Seterusnya berkaitan dengan kesan Majlis Maulidul Rasul. Yang pertama, dapat mengajar anak-anak muda untuk terus berusaha bagi menegakkan nilai kesatuan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat Islam.
Yang kedua, dapat membina suasana dakwah atau persekitaran Islam dalam semua keadaan, sama ada dalam institusi, rumah tangga, pergaulan, komunikasi dalam konteks masyarakat secara keseluruhannya. Ketiga, memupuk nilai-nilai akhlak yang mulia, mahmudah di kalangan anggota masyarakat bermula dari dalam keluarga dan seterusnya kepada masyarakat. Yang keempat, menjiwai dan menghayati dengan penuh keinsafan terhadap penderitaan dan musibah yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks jihad. Yang kelima, memahami secara tepat dan padat berkaitan tentang konsep kesyumulan Islam sebagai panduan hidup dan berusaha dengan gigih untuk melaksanakan kewajipan agama. Seterusnya saya akan simpulkan berkaitan dengan Majlis Maulidur Rasul. Secara tuntasnya dapat kita simpulkan di mana Majlis Maulidur Rasul adalah satu anugerah terbesar di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada umat Islam sejagat. Kerana kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang mampu menerangi kegelapan alam, memerdekakan manusia dari belenggu kejahilan dan memimpin umat manusia menuju ke arah jalan hidup yang selamat dan bahagia di alam dunia, apatah lagi alam akhirat. Sekian, saya sudahi dengan satu pantun. Naik kereta pergi ke kota, jangan lupa membeli pukat. Demikian pembentangan kita, semoga dapat manfaat. Sekian, terima kasih.